Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan menerangkan tentang latar belakang perang Rusia-Ukraine. Pada 21 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin telah melancarkan sebuah operasi ketenteraan khas ke atas Ukraine. Operasi tersebut dilancarkan oleh Vladimir Putin yang menjawat jawatan Presiden Rusia di atas alasan penyahterenteraan dan juga untuk menyahnazi Ukraine. Invasi Rusia ke atas Ukraine telah memberikan impak yang amat besar terhadap ekonomi dunia, termasuklah terhadap rangkaian bekalan dunia, di mana perkara ini akan menjadi fokus utama di dalam kancaan ini. Konflik yang terjadi bukan sahaja menyebabkan hubungan diplomatik menjadi renggang dan terputus, ia turut menyebabkan rangkaian bekalan antarabangsa terjejas. Susulan daripada kejadian tersebut, harga barangan global, termasuklah barangan seperti keperluan asas, telah meningkat dengan drastik akibat daripada peningkatan kos logistik dan operasi. Seterusnya adalah objektif kajian. Yang pertama adalah untuk mengkaji kesan-kesan perang antara Rusia dan Ukraine ke atas rangkaian bekalan antarabangsa. Yang kedua adalah mengumpul data berkenaan perubahan harga barangan, keperluan asas sejak peperangan tercetus, dan terakhir adalah menghuraikan cadangan bagi mengatasi dan mengawal kesan-kesan peperangan Rusia-Ukraine bagi memastikan bebanan rakyat tidak berada di luar kawalan. Konflik antara Rusia dan Ukraine telah menyebabkan komoditi negara perdagangan terjejas. Berdasarkan graf 1, kita dapat menganalisis bahawa harga komoditi di setiap negara yang mempunyai hubungan perdagangan dengan Rusia dan Ukraine terkesan. Selain itu, peperangan ini juga telah mengakibatkan aliran perdagangan terjejas. Sebagai tindak balas pemberontakan di Ukraine, Rusia telah menerima pelbagai sekatan perdagangan daripada beberapa buah negara seperti Eropah, Australia dan juga Amerika Syarikat. Sebagai contoh, Amerika Syarikat telah mengharamkan pengimportan minyak, gas dan arang daripada Rusia. Berdasarkan graf kedua pula, pengeluaran komoditi Rusia yang telah terjejas seperti pengimportan mesin dan juga peralatan yang semakin menurun. Kesan negatif terhadap kargo udara. Dalam graf di atas menunjukkan penerbangan kargo khusus domestik dan antarabangsa untuk Rusia merosot ketara sejak konflik memuncak. Penerbangan antarabangsa turun 19% tahun ke tahun dalam tempoh yang sama, berikutan kadar pertumbuhan dalam Julai 10 hingga 20% lebih awal pada tahun 2022. Penerbangan domestik masih meningkat 11% tahun ke tahun dalam minggu bermula 7 Mac, tetapi itu turun daripada 30 hingga 40% lebih awal pada tahun 2022. Menunjukkan penerbangan kargo jatuh sebanyak 19% tahun ke tahun dalam minggu bermula 7 Mac. Perbandingan penurunan 3.1% tahun ke tahun dalam tempoh antara permulaan tahun dan permulaan tahun konflik. Untuk pasaran yang sama, pertumbuhan tahun ke tahun menunjukkan laluan Eropah ke Timur Tengah sememangnya mendapat manfaat daripada gangguan tersebut. Seterusnya adalah impak negatif terhadap rantaian bekalan makanan. Impak yang pertama adalah inflasi makanan. Inflasi makanan berlaku disebabkan harga pelbagai komoditi dunia yang melonjak naik, menyebabkan harga makanan global juga turut meningkat. Puncanya berlaku disebabkan peperangan oleh negara Ukraine dan juga Rusia. Sebagai contoh, Rusia telah mengalami sekatan ekonomi menyebabkan sukar bagi negara tersebut untuk mengeksport keluar makanan ke negara yang memerlukan. Seterusnya, krisis makanan global. Krisis makanan global yang telah berlaku telah dicatatkan sebagai krisis yang terburuk sejak 70 tahun lalu. Kesannya, berpuluh juta penduduk dunia tidak cukup makan, kurang zat dan kebuluran yang berlarutan telah berlaku. Dan yang terakhir sekali adalah sekatan antarabangsa. Sekatan ini dikenakan oleh negara Kesatuan Eropah dan juga Amerika Syarikat terhadap Rusia. Dan Rusia juga telah melakukan sekatan penuh ke atas import makanan ke atas negara Amerika Syarikat dan juga Kesatuan Eropah. Terdapat 3 cadangan langkah bagi kesan yang dinyatakan. Yang pertama adalah pasaran domestik, bantuan kewangan dan juga revolusi industri. Melalui pasaran domestik, negara-negara yang terjejas dapat menjimatkan kos kepada negara mereka kerana tiada caj yang dikenakan untuk melakukan pasaran domestik, tidak seperti aktiviti ekspor dan juga aktiviti import yang memerlukan cukai dan peratusan. Kemudian adalah bantuan kewangan. Dengan adanya tabung kecemasan Bank Dunia, dana tersebut dapat disalurkan sebagai bantuan kepada negara-negara yang terjejas oleh perang Rusia-Ukraine. Yang terakhir adalah revolusi industri. Negara-negara yang terjejas kepada bekalan rantaian makanan boleh melakukan aktiviti industri dengan melakukan pertanian moden. Pertanian moden tidak memerlukan tanah yang luas ataupun tenaga kerja yang ramai. Mereka boleh menggunakan teknologi moden seperti tanaman hidroponik, vertical farming ataupun tanaman susun tindih.